Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. 7 sifat ini adalah tergolong sifat ma'ani. Situ deh. Muka surat 24 di bawah, perenggan yang di bawah sekali. Baik. Kita sambung lagi muzakarah kita Syarah Aqidatul Awam yang disyarahkan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Samad. Sehingga pada kata dia muka surat 24, 7 sifat ini. Mana 7 sifat ini? Yakni yang dimaksudkan di dalam nazam Aqidatul Awam, fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmul kalamun istamar. Itu dah. Itu maksud 7 tu. Qudrat, fa qudratun, satu sifat berkuasa, iradatun, duanya sifat penentu, sam'un, tiganya sifat pendengaran, basarun, sifat penglihatan, hayatun, sifat penghidup, al-ilmu, sifat pengetahuan, 6, kalamun, sifat perkata atau penutur, 7. Itu maksud 7 sifat. 7 sifat ni tergolong sifat ma'ani, dia panggil sifat yang dibangsakan pada maknan. Ma'ani iaitu dibangsakan pada maknan, mana ada diri, ain dia, wujudiyah. Setara mana wujudiyah? Lau kushifa 'annal hijabu la ra'ainaha. Kalau Allah Ta'ala bukakan hijab,
maka Allah Ta'ala bagi kita dapat nampak sifat ma'ani Allah Ta'ala tu. Dan bukan hanya 7 ni saja. Jadi sifat ma'ani Allah Ta'ala bukan hanya 7 ni saja, bukan. Jangan payah kata, oh 7 ni je lah sifat ma'ani Allah Ta'ala, tak ada dah yang lain. Tidak. Sifat ma'ani Allah Ta'ala ni banyak. Ada lagi kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengisbatkan sifat idrak. Sifat pendapatan dia panggil, bukan pendapatan bulanan tu, bukan. Pendapat atau pendapatan lah, idrak, yakni perkara-perkara yang seumpama malmus, perkara yang boleh dikesan dengan panca indera, sentuhan, ataupun kecapan, panas, sejuk, itu kan, kasar, lembut. Setengah ulamanya membilangkan ada satu lagi nama sifat di zat Allah Ta'ala, namanya idrak, artinya sifat pendapatan. Mana dengan sifat pendapat tersebut yang bersepakai di zat Allah, sifat pendapatan tersebut, sifat idrak tersebut, Allah mendapatkan akan perkara-perkara yang bahasa boleh dihidu, boleh dikecap, boleh disentuh, boleh dirasa. Ada juga ulama bila sifat idrak. Ada lagi sifat takwin dia panggil. Takwin, bukan takwim mim tu, bukan. Hak tu kalender. Takwin dengan nun. Takwin. Di sisi Maturidiyah, menjadi sengoti, betul-betul tubik makhluk ni ada sifat dipanggil takwin, mengada-ngadakan. Sifat pengada-ngada. Dengan bersepakai di zat Allah sifat pengada-ngada tu, Allah mengada-ngadakan betul-betul makhluk yang diproses kejadiannya, nak ke arah ada betul tu, sifat pengada, takwin dia panggil. Ada tak? Hak tu bukan Asy'ariyah lah, hak tu Maturidiyah. Contohnya seperti kita nak nasi. Di sisi Maturidiyah ada lagi satu sifat nama takwin tadi. Di manakah takluk sifat takwin? Iaitu ketika mana berah tu betul-betul nak tukar jadi nasi tu. Ketika tu sifat takwin tu yang mengadakan. Dia halusi lagi. Ketika mana duduk gelegok, berah tu duduk gelegok, duduk masuk gerung. Hak tu kudrat tu. Hak tu sifat kudrat. Lepas tu kering dah air. Berah tu pun lembut dah, tak kerah dah. Lembut nak jadi nasi. Kalau kita nak buat dia nasi lah, kalau nak buat bubur nasi, lembut jadi bubur nasi lah. Nak jadi nasi dah tu, sikit lagi nak jadi nasi, jadi nasi. Hak tu katanya Maturidiyah, Allah mengadakan dengan bersepakai di zatnya sifat pengada-ngada, panggil sifat takwin. Ada lagi sifat takwin, sifat idrak. Kalau kita menjalani di atas satu qaul, satu pendapat Imam Abul Hasan al-Asy'ari, semua ayat-ayat sifat dalam Quran, mana istiwa, tertinggi Tuhan atas arasy, yadullah, tangan Allah, wajhullah, muka Allah, jambun, gapo lagi? Banyaklah. Itu semua sifat ma'ani Allah. Itu sifat ma'ani Allah. Apa dia tangan? Sifatun min sifatillah. Satu tangan tu ialah maknanya satu sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala, bukan anggota, bukan. Jangan salah faham. Isbatul yad sifatan min sifatillah. Satu daripada pendapat Imam Abul Hasan al-Asy'ari mengisbatkan perkataan yad di dalam Al-Quran, yadullah bi aidina khalaqtu bi yadai. Yadun tu sebagai sifatan, satu sifat min sifatillah, daripada segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Bukan mengisbatkan ya tu jarihatan min jawarihillah. Beza tu. Bukan mengisbatkan tangan tu satu anggota tubuh badan daripada segala anggota tubuh badan Allah. Lain tu makna dia. Tu mujassimah tu. Macam kita, tangan ni apa? Anggota tubuh badan. Kena kau jasad. Bukan sifat. Tangan bukan sifat.
Itu lagu tu dah. Tangan ni ialah anggota tubuh badan, ya, bagi kita makhluk. Betul tak? Zat kita sendiri. Tangan kita ni zat kita. Lepas tu, adakah Allah ada anggota anggota tubuh badan? Hak tu mujassimah. Kalau kata tangan Tuhan, anggota tangan Tuhan tu seperti tangan kita, hak tu kafir dengan ijma' ulama. Kalau kata tangan Tuhan, anggota tubuh badan, tangan Tuhan ke muka Tuhan ke, tak sama seperti muka kita, anggota tangan kaki kita. Hak tu pada kufur khilaf ulama. Tapi sesat sepakat khilaf dia, sepakat sesat. Ulama menghukumkan sesat. Dia panggil mujassimah ghairus sarihah. Orang yang mentajsimkan Allah, menjisimkan Allah dengan tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan. Itu fasik mubtadi'. Sepakat sesat, fasik mubtadi'. Kufur khilaf. Ada yang menghukum kufur khilaf. Ada yang menghukum kufur kan? Setengah daripadanya ulama Hanabilah menghukumkan kafir juga. Man qala Allahul jismu laisa kasairil ajsam fahuwa kafirun. Siapa yang mengiktikad Allah tu beranggota tubuh badan, berjisim, tetapi tidak seperti tubuh badan makhluk, jisim-jisim makhluk, maka kafir juga dia. Wal'iyadzubillah min zalik. Kenapa? Kerana fahaman mentajsimkan Allah ni banyaknya terlahir di kalangan ulama mazhab Hanabilah. Sehingga ada digelarkan mujassimah Hanabilah. Pada fiqhnya dia bermazhab Hambali, Ahli Sunnah Jamaah fiqh. Tapi pada akidah dia cenderung kepada Karomiyah, Zahiriyah, Mujassimah. Ada gitu. Itu di kalangan mazhab Hambali itu sejarahnya terbit seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i tak ada. Kalau ada pun mazhab Syafi'i, akidah Mu'tazilah fiqh mazhab Syafi'i ada. Antara lain namanya Qadhi Husain. Kalau kita ngaji kitab fiqh, kalau sebut Qadhi itu Qadhi Husain, alim dalam mazhab Syafi'i, tapi akidahnya Mu'tazilah. Ada gitu. Jadi sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita menghukumkan mujassimah ni, apakah dia kafir ke, sesat ke, ataupun masih Islam lagi, tak sesat, tak kufur. Itu berlaku ikhtilaf di kalangan alim ulama Syafi'iyah kita. Sayugi kita kena faham qadiyatut takfiriyah ni, masalah mengkafirkan satu-satu orang ni bukan tugas ulama tauhid. Ni kita kena faham. Bukan urusan ulama tauhid, mutakallimin, ulama akidah, bukan. Tugas ulama akidah ni menceritakan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tugas ulama mutakallimin pula, selain daripada mencerita, menerangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjawab pula segala syubhat-syubhat kesesatan daripada firqah-firqah selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. 72 firqah. Itu mutakallimin, dia lebih lagi. Adapun masalah menghukumkan satu kelompok tu kafir atau tak kafir, itu bukan tugas ulama mutakallimin atau ulama akidah, bukan. Itu tugas fuqaha, iaitu qadhi atau hakim. Sebab tu kalau kita ngaji kitab tauhid, tak ada babur riddah ataupun qadhiyatut takfiriyah, tak ada. Melainkan kita mengaji ilmu fiqh. Ilmu fiqh duduk dalam bab roboh jinayah. Dalam roboh jinayah, ibadat, munakahat, muamalat, jinayah. Dalam roboh jinayah ada orang panggil bab riddah. Ahkamur riddah, qadhiyatut takfiriyah. Tugas ulama fiqh ini masih Islam tapi sesat. Hak ni kafir. Sesat lagi kafir. Hak ni pula sesat saja, tak naik setahap kafir. Ada gitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, hukum kelompok atau firqah mujassimah ni ada 3 pendapat. Ada 3 aqwal, dipanggil 3 fatwa ulama dalam mazhab Syafi'i. Mana? Satu pendapat ulama tidak kafir semata-mata, tetapi sesat. Satu pendapat ulama kafir, sesat, bahkan kafir semata-mata. 2. Qaul yang ketiga ni tengah-tengah. Mana? Fafihi tafsilun.
pada masalah menghukum sesat atau kafir orang mujassimah, itu mesti diperincikan. Bagaimana? Kalau seorang mujassimah tu mentajassimkan Allah dengan soreh, mana dia kata Allah punya muka, wajah, anggota zat Allah lah, anggota tu pada. Tapi tak serupa muka kita lah, muka kita sama kita pun tak serupa kata. Muka Tuhan semak, handsome, segok lah, comel lah. Nah, tangan Tuhan ada tangan. Oh, tangan ni maklum tangan kan ni anggota tubuh badan, ada jari, ada tak. Tapi tangan Tuhan ada macam lah, bulu hitam gini, comel lah tangan Tuhan. Hak ni sesat. Nah, fasik mubtadi', ahlul bid'ah wad dhalalah. Ahlul bid'ah dia panggil. Kufur tak, masih ahlul qiblat. Sebab dia kata tak serupa. Ada wah tak serupa tu. Kalau dia mentajassimkan Allah, menganggota badankan Allah, mentubuh badankan Allah, menjisimkan Allah, sharihah, terang-terangan. Mana muka Tuhan serupa muka kita. Tangan Tuhan ada tangan gini, sebiji macam kita gini. Maka ketika tu kafirlah dia. Nah, jadi ada 3 qaul dalam mazhab Syafi'i pada masalah fuq tajassim, fuq mujassimah. Adapun qaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kedua. Dia ada 2 qaul. Satunya takwil tafsili. 3 qaul. Takwil tafsili, mana? Takwil tafsili. Yadun tu lafaz, tangan tu lafaz. Makna dia ialah qudrah. Tu takwil tafsili. Satu lagi takwil ijmali, tangan tu lafaz saja, amirruha kama jaa, kita baca sebagaimana yang Nabi bawa datang, qiraatuha tafsiruha, bacaan kita tu ialah tafsiran dia dah. Lepas tu tangan situ apa makna? Tangan lafaz. Makna apa? Bukan anggota tubuh badan, takwil ijmali. Apa makna bukan tangan, mana anggota tubuh badan? Serah wa ufawwidu amri ila Allah. Serah, tafwid. Mazhab mufawwidah dia panggil. Serah pada Allah Taala. Allah yang Maha mengetahui. Kita baca saja sebagaimana Nabi bawa mari. Tak usah tanya banyak-banyak. Itu satu pendapat. Pendapat yang ketiganya, kembalikan orang panggil semua tu sebagai sifatan min sifatillah. Tangan situ bukan tangan anggota tubuh badan, bukan muka anggota tubuh badan, bukan kaki anggota tubuh badan. Bukan betis anggota tubuh badan, bukan lambung anggota tubuh badan. Ada banyak kan? Yadun, rijlun, wajhun, jambun, banyak. Lepas tu apa maknanya? Sifatun min sifatillah, satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Apa makna tangan satu sifat Allah? Wallahu a'lamu bi haqiqatiha. Allah yang mengetahui hakikat. Sebagaimana kudrat kita tak tahu. Apa hakikat sifat perkuasa Allah? Kita tahu tak? Tak tahu tak? Apakah hakikat sifat tangan Allah? Wallahu a'lamu bi haqiqatiha. Serah pada Allah. Serah dah. Tapi sebagai sifat Allah. Jadi di atas pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat ma'ani ni bukan hanya 7 ni saja. Bukan kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Bahkan satu riwayat mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan kidam sifat ma'ani, baqa sifat ma'ani. Bahkan siapa lagi? Yadun, wajhun, jambun, rijlun, habis sifat ma'ani Allah Ta'ala. Banyak lagi. Tapi tak payahlah waktu kita jadi pening pula. Maka qaul yang masyhur dan jumhur ulama Asy'ariyah Maturidiyah menjalani, bilang secara tafsili sifat ma'ani Allah Ta'ala 7 ni. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar dan kalam. Terjemah Melayunya perkuasa, penentu, pengetahuan, pendengaran, penglihatan, perhidup, penutur atau perkataan. Itu dia panggil sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, pasti dapat nampak sifat-sifat ma'ani Allah. Sebab sifat ma'ani ni sifat wujudiyah, sifat yang bahasa sungguh lagi ada. Tidak sama seperti sifat sebelum sifat ma'ani yang kita mengaji sebelum ni. Mana? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsih, wahdaniyah. Itu sifat juga, tapi bukan ada di zat Allah. Sungguh saja. Tiap-tiap sungguh belum tentu ada. Tiap-tiap ada pasti sungguh. Itu lagi tu dah. Ada tu bukan ada.
Kalau di sisi Asy'ariyah ada tu hanya kira-kira sungguh pada akal saja. Nah, amrun i'tibari dia panggil. Kalau Maturidiyah ada tu bukan setakat sungguh pada akal, sungguh pada diri benda. Bukan ada pada diri benda. Duk mana ada? Boleh tunjuk ada duk mana ada? Ustaz ada tak malam ni? Ada. Kita pun tengok ke ustaz. Nampak ada ustaz ke nampak zat ustaz, tubuh ustaz? Tubuh dia. Ada dia nampak tak ada? Ada. Duk mana ada saya? Warna merah kau duk tepi ni nyelah tu ada dia. Lu tubik warna merah gitu ke? Ada. Ada gitu. Tak juga. Duk mana ada? Diri ada tak ada? Tak ada. Sungguh ya? Dia panggil sifatun subutiyatun, bukan wujudiyatun. Dah? Itulah gitu. Begitu juga kidam bakok mukhalafah qiyam bi nafsi wadaniyah. Hak tu sifat salbiyah. Mana sifat adami dia panggil. Sifat yang diri dia tu tak ada. Nah, diri dia tu pahakut tidak. Bukan sifat menafi ke bukan? Ternafi. Diri dia tu ternafi. Mana? Ternafi awal bagi ada, sedia. Ternafi akhir bagi ada, sedia. Ternafi serupa akan yang baru, mukhalafah. Nah, bersalah mukhalafah. Enggak boleh. Ternafi berbilal. Wahdaniyah, bersangat-sangatan esa. Itu dia panggil sifat yang makna dia kita pahakut tidak atau ternafi. Ada tak dia? Tak ada. Lepas tu sungguh. Kalau kita sifat kita salbiyah ni makhluk, contoh papa kedana. Nah, mandul. Bukan duk ada tu. Mamak ni mandul. Oh ya, mamak yang mana? Mamak yang mandul. Di mana mandul? Ada? Nampak tak? Ada tulis di dahi dia. Mandul. Ada. Atau perut dia kepeh. Oh nyanyi tiap-tiap perut kepeh mandul belaka. Mana perut bucik mengandung belaka gini. Dah juga. Lepas tu kita faham di mana mamak yang mandul. Faham kot tidak ada sifat tak? Sifat. Tapi diri sifat tu tak ada di tubuh orang tu. Tapi faham. Sungguh. Reti. Itulah. Sifat je. Kalau dibuka tu tak nampak. Mana mamak yang mandulnya? Tu kita pun tengok. Mana mandu tak nampak pun. Oh berat mu nak tengok mandu lagu mana. Mandu bukan jenis ada. Nah, jenis reti kot tidak ada Papa kedana miskin. Nampak? Tak nampak. Bukan duk nampak miskin. Tan Seri kaya-kaya pun kadang-kadang belagak macam miskin kedai kopi pakai baju baroda buruk. Buat apa? Takut minta orang belanja. Bakhil kopi dekut angin. Pakai piah buruk. Padahal tu jutawan tu. Adakah situ kita tahu miskinnya pocik ni? Dah. Bukan situ. Bukan sifat dia tu. Kita nak nampak miskin tu di baju buruk. Ramai orang baju buruk kaya-kaya. Ramai hok baju comel bergaya miskin sebenarnya apa kedana. Biar kata biar miskin asal bergaya. Rambut menyok, pakai kuk, pakai necktie, duit skepe tak ada dalam poket. Belanda pun gitu. Pas reti di mana dia miskin? Retinya di tidak ada harta, tak ada harta. Itu ada tak diri sifat miskin tu lekat atas dahi dia? Nampak atas belakang dia, atas berikat dia? Ada. Sifat dia tak? Sifat juga. Mamak yang miskin. Sungguh tak mamak miskin? Sungguh. Ada tak miskin di mamak? Tak ada. Bukan duk ada miskin tu. Sungguh gitu lah. Jadi bukan semua sifat tu ada belaka dah. Jadi sifat ni ada ni. Sifat ada. Dia panggil sifat ma'ani. Sedangkan 7 sifat setelahnya adalah sifat maknawiyah dia panggil. Ni nak masuk cerita sifat maknawiyah. Baik. Qaul yang rajih, pendapat ulama yang kuat nisbah dalil, tidak membilangkan sifat maknawiyah dengan secara terperinci tafsili, tidak. Mana nafi? Nafi pada bilang dia panggil. Tak perlu dah nak bilang kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Tapi dalam buku kitab kita ni silap ni. Baiki dah. Dia kata yakni ke-14 qadiran, 15 muridan,
16 aliman, 17 hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu bukan sifat maknawiyah. Faham dah? Sifat maknawiyah tu kaunuhu tu. Adapun qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman tu bukan sifat, tu zat dia panggil. Qadiran makna zat yang maha berkuasa. Aliman zat yang maha mengetahui. Ataupun kita kata qadiran kita maksud dengan sifatun ma'aniyun, maka qadirun ay zatun muttasifatun bil qudrati. Itu maksud itu. Bukan maknawiyah tu ma'ani. Sebab gini, ngaji payah sikit. Sifat maknawiyah ni ada dua kategori. Satunya dipanggil maknawiyah mujma'un 'alaiha. Sifat maknawiyah yang diijma'kan oleh ulama semua kelompok, hatta Mu'tazilah sekalipun, di atas sifat maknawiyah tersebut. Mana kalau kita sebut kaunuhu qadiran, kita terjemuh dalam bahasa Melayu kita ni, keadaannya Allah zat yang maha amat berkuasa. Kalau terjemuh gitu itu isyarat kepada sifat maknawiyah yang disepakati semua firqah, wa imma ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, hatta mu'tazilah pun tidak ingkar sifat maknawiyah kaunuhu qadiran dengan makna keadaannya Allah zat yang maha amat berkuasa. Tak ada ingkar tu. Bahkan siapa ingkar hak tu kafir lah. Sebab apa? Kharqul ijma', mencarikan ijma'. Jaga-jaga dah. Ni tak ada lagi tak ni. Ni kena guru, kena mengaji dengan tok guru. Tok guru hak ke syarah. Kalau duduk baca gitu tak ada, tak jumpa. Bahkan kalau baca saja pun kita boleh tersesat. Mana? Qadiran, muridan, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha hidup. Itu bukan sifat maknawiyah, itu zat tu. Ataupun kita maksudkan dengan sifat ma'ani, mana? Qadiran aizatun muttasifatun bil qudrati, muridan aizatun muttasifatun bil iradati, aliman aizatun muttasifatun bil ilmi. Hak tu sifat ma'ani, bahas lepas dah. Itu dah. Sifat maknawiyahnya kaunuhu tu. Kena tambah kaunuhu tu. Cuma bila nasyid ni ya, kadang-kadang ya buai lah. Sebab apa? Sebab panjang kalau kaunuhu tu. Kayak dulu rahai buat lagu kan. Allahu wujudi dan baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayyah sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu duduk bila sampai 20 dengan sebut qadiran hayyan sami'an basiran, itu orang panggil li daruratu syi'ri ni, kerana darurah lagu, nyanyian, syair. Bukan maksud sifat tu qadiran muridan, bukan. Lepas tu maknawiyah hak mana ustaz? Kaunuhu, kena tambah kaunuhu. Kaunuhu, keadaannya tu. Tu lagu tu dah. Kalau gitu ada dua. Mana? Maknawiyah mujma'un 'alaiha. Maknawiyah mujma'un 'alaiha ni sifat maknawiyah yang diijma' oleh semua orang Islam, termasuk Mu'tazilah, hatta membilangkan sifat maknawiyah ni. Hak ni kalau ingkar kafir. Bahkan maka adakah sifat maknawiyah ini yang dibahas dalam ilmu akidah tauhid kita? Bukan. Sebab maknawiyah ni nisbatan min ma'ani. Maknawiyah ni nisbah kepada ma'ani. Apa herak nisbah pada ma'ani ni? Kerana ada ma'ani itulah reti maknawiyah. Itu maksud itu. Kalau tidak ada ma'ani, maka tak ada maknawiyah. Sedangkan Mu'tazilah ingkar sifat ma'ani. Tengok. Ulang balik. Kita duduk ngaji sebelum ni. Mu'tazilah kata Allah tak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Tak ada. Lepas tu
Allah qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Mana Allah tu zat yang maha berkuasa dengan zatnya, tak ada sifat. Allah zat yang maha menentu dengan zatnya, tak ada sifat. Allah zat yang maha mendengar, maha melihat dengan zatnya, tak ada sifat pendengaran, penglihatan. Allah zat yang maha mengetahui dengan zatnya, tak ada pengetahuan. Gitu. Faham tak? Itu Mu'tazilah. Sebab apa? Kita ulang balik. Hujah pertama Mu'tazilah, tidak ada dalam Quran Allah menceritakan Allah bersifat dengan kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tak ada. Betul? Tak ada sungguh dah. Ayat bunyi, innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah wal iradah wal ilm wal hayat was sama'i wal. Tak ada. Yang kedua hujah akliyah dia panggil. Mu'tazilah kata, kalau kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni ada di zat Allah, maka qadim ke hadis, sedia kala ke baharu. Kalau sifat-sifat ni baharu, maka baharu zat Allah. Mustahil zat Allah baru, kerana zat yang bersifat dengan sifat yang baharu, zat tu turut baru. Gitu maka mustahil zat Allah baru. Betul. Kalaulah kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni qadimah, sedia kala, la ta'addadatil qudama'u, pasti berbilang-bilang benda qadim. Zat Allah qadim, kudrat qadim, ilmu qadim, iradat qadim. Banyak qadim ni. Kalau Kristian saja dikafirkan dengan sebab i'tiqad 3 qadim. Mana? Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan ibu. Ni. Trinity dia panggil. Maka orang yang i'tiqad pakai 7, 8 qadim, aula dikafirkan lebih daripada Kristian lagi. Siapa kata? Mu'tazilah kata. Tengok. Nah, maka ulama ahlu sunnah wal jamaah kita jawab, dalam Quran tu memang tidak ada disebutkan sifat ma'ani dengan secara dilalah mutabaqah dia panggil. Dilalah mutabaqah ni mana dengan perkataan, bidhab, sebiji dengan perkataan gitu, tak ada. Memang tak ada sungguh. Tetapi Al-Quran tu boleh dimengertikan, boleh difahamkan dengan dilalah iltizamiyah. Iltizamiyah ni automatik. Orang cerdik ni tak ada kena nak sebut sosok baru nak reti. Sebut sikit gitu buat automatik, ya faham dah. Betul tak? Dalam Quran ni ada sebut kita dalam Quran ada? Tak ada ni. Jauhnya Quran kita, kereta kita, bini kita, anak kita, tak ada lah. Mana Quran tak ada kaitan dengan kita, tak ada sebut kita gitu. Sudah. Nak nanti sebut nama kita, sebutin lah. Inna faiza hafizuddin. Gitu. Mati nak sebut gitu. Bukan Quran tu 30 juzuk lah. Nak tebal lagi lah. Manusia ramai mana, makhluk banyak mana. Betul tak? Tak perlu gitu. Cukup alhamdulillahirabbil alamin. Ada tak kita tu? Ada kita tu. Tuhan sebut kita tu. Sebut segala puji Tuhan Allah. Allah tu siapa? Murabbi, pemilik, penjaga, pentadbir alam ini. Kita bukan alam. Bini kita bukan alam. Anak kita bukan alam. Kereta motor kita, harta kita, rumah banglo kita, rumah teras kita bukan alam. Masuk dalam ayat tu? Masuk dengan secara auto. Pakai manual lagi berat demo. Lambat. Orang pakai auto belaka dalam ni. Maka bila tu Hasdi kata fa'alul lima yuri, wallahu ala kulli syai'in qadir, innahu huwas sami'ul basir, wa kallamallahu Musa taklima. Banyak ayat-ayat secara orang panggil dilalah automatik, pengertian secara auto. Dilalah iltizamiyah bermakna zat Allah ada sifat-sifat tersebut. Kerana tak datang perbuatan melainkan kena ada istiqaq dia. Betul. Tepat terbit, tepat hasil dia. Mabda' dia panggil. Tepat puca mari. Berkuasa, perkuasa. Tepat punca hasilnya menentu, penentu. Itu. Tepat puca hasilnya melihat, mendengar, pendengar. Atau penglihatan, pendengaran. Gitu kan? Kita boleh melihat dengan mata ke? Kalau gitu orang buta tak ada mata lah, gitu. Dah. Kita boleh melihat ni kerana ada penglihatan yang dijadikan oleh Allah pada adat, bukan pada akal, pada adatnya di anak mata. Itu. Sebab tu kita boleh
melihat. Puca melihat tu penglihat. Itu. Ya ada puca ya. Mabda' tepat hasil tu dia panggil. Faham dengan secara auto. Faham dengan secara auto. Begitu dak ya ada. Allah kata, "Hei, mu tak usah duak mulut manis dengan aku lah. Aku dengar belaka dah gapo kamu cakap, ngopak aku. Aku dengar belaka dah." Betul? Secara akademik, secara ilmiahnya kita kena faham dua makna. Pertama, orang ni tak pekak sebab dia kata dia dengar belaka. Betul? Yang kedua, lawan bagi pekak ialah pendengaran. Lawan bagi pekak pendengaran. Nah, lawan bagi mendengar tidak mendengar. Sebab orang yang tidak mendengar belum tentu pekak. Dia tak dengar. Nah, sudah kuliah tanya, "Hei, ustaz ngajar apa ni?" "Tahu kawan." "Oh, mana? Kamu tak dengar ke?" "Awak tak dengar, kawan tidur." "Oh, pekak lah awak ni." Mana boleh kata pekak? Betul tak? Ada sifat pendengaran, tapi dia tidak mendengar. Nampak? Jadi mendengar lawannya tidak mendengar. Bukan mendengar lawannya pekak. Oh, kalau mendengar lawannya pekak, tiap-tiap orang yang tidak mendengar pekak habis gitu. Dah, tak pekak. Bermakna hasil perbuatan mendengar tu ada pucuk. Mabda' tu dia panggil mabda', sifat, mabda'is sifat dia panggil. Tepat hasil dia. Tepat terbit. Perbuatan mendengar tu daripada pendengaran, penglihatan, penuturan, perkataan. Ya apa-apa tu lah. Nak buat kata apa tu. Hak menunjuk makna satu tu. Gitu. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah bila Tuhan ada sifat kudrat, mana? Allahu qadirun bi qudratihi hiya zatu. Hiya sifatu. Wal qudratu sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qa'imatun fi zatillah ta'ala. Nah, Allah zat yang maha berkuasa dengan bersepakai di zatnya sifat perkuasa, yang perkuasa itu satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala, yang kekal selama-lamanya, ada berdiri di zat Allah Ta'ala. Gitu. Semua sifat itu. Jadi kalau kita nafi sifat ma'ani, maka ternafi juga sifat maknawiyah. Sebab apa? Sebab dia lazim malzum, dia panggil lazim malzum. Nah, izan tafal lazim intafal malzum. Mana? Sifat maknawiyah tu malzum bagi ma'ani. Ma'ani tu lazim bagi maknawiyah. Kalau seorang tu ingkar kudrat, maka dia ingkar juga kaunuhu qadiran. Gitu. Nampak tak? Faham tak ni? Jadi peliknya Mu'tazilah dia ingkar kudrat, tetapi dia tidak ingkar Allah kaunuhu qadiran. Sudah. Hanya dia pening ni. Pening bagi orang mengaji lah. Kalau orang tak mengaji, dia tak pening jak di awal lagi. Dia pakai bengong jak di awal lagi. Berapa tak tahulah Ustaz Duk Syarah ni mau pergi lah. Nah, belah-belah nak tunggu isyuk ni. Nah, tapi kalau orang hok perhati ngaji ulah kaji sungguh, pening ni. Berapa pening? Dah tu Mu'tazilah ingkar kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam. Sedangkan kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam ni lazim bagi malzumnya maknawiyah. Mana? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, itu. Sebab maknawiyah tu orang panggil nisbatan ilal ma'ani. Nisbah kepada ma'ani. Kalau tak ada ma'ani, maka tak ada lah maknawiyah. Izan tafal lazim, bila ternafinya ma'ani, intafal malzum, maka ternafi juga maknawiyah. Mana? Malzum bagi ma'ani. Mana? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Jadi pelik Mu'tazilah ni kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dia ingkar. Tak ada di zat Allah Ta'ala. Tapi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, ini ya. Pelik tu. Jadi sifat ma'ani yang diakui oleh Mu'tazilah tu bukan sifat ma'ani yang dimaksudkan oleh ulama-ulama tauhid di dalam kitab tauhid. Bukan. Sebab hak tu mujma'un 'alaiha, diijmukkan. Siapa yang kata zat Allah keadaannya tidak berkuasa, kafir tu. Kalau orang tu kata Allah tidak ada sifat perkuasa, kafir tak? Tak kafir. Hanya fasik mubtadi' saja. Mu'tazilah kata tak ada perkuasa, tapi zat Allah berkuasa. Lain tu. Allahu qadirun, ya.
Allah qadir sebab ada dalam Quran. Allah sendiri kata dia qadir. Qadir atau qadirun. Ada dalam Quran. Tapi kudrah tak ada dalam Quran. Jadi dia ingkar, tak ada. Nampak tak? Jadi kafir tak Mu'tazilah? Tak kufur, tak kafir. Sebab apa? Sebab tak ada dalam Quran sebut dengan secara mutabaqah kudrah, iradah, ilmu, hayat sama usaha. Dengan secara dilalah iltizamiyah. Maka nafi kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tak kufur, hanya sesat. Ahlul bid'ah wad dhalalah. Nah itu. Tapi kalau ingkar qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, hak tu kafir selalu. Kufur selalu. Siapa kata Allah bukan qadirun, murtad dia. Sebab dalam Quran sebut. Nah, kalau dia kata Tuhan tidak berkehendak, tidak menentu, kafir selalu. Tuhan tidak maha mengetahui, kafir selalu. Nah, kalau Tuhan dia kata Tuhan tidak maha mendengar, tidak maha melihat, kafir selalu. Kalau Tuhan tidak maha berkata-kata, dia kata kafir selalu. Tapi kalau dia kata Tuhan tak ada sifat pekuasa, penentu, pengetahuan, pehidup, pendengaran, penglihatan, penutur atau pekata, hal tu tak kafir lagi. Fasik, sesat tu sesat. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab ahli sunnah wal jamaah isbat mabda'is sifat dia bang. Jadi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan yang diisbat, yang diakui, yang dibilang oleh Mu'tazilah tu bukan sifat ma'nawiyah yang kita nak bicara di dalam ilmu tauhid. Bukan. Mana nak cari dia? Kalau kita terjemah kaunuhu qadiran, contohnya kaunuhu keadaannya Allah qadiran apa? Yang maha berkuasa. Zat yang maha berkuasa. Hak tu bukan yang dimaksudkan. Lepas tu yang dibahas di dalam ilmu akidah maknawiyah, sifat maknawiyah nisbatan ilal ma'ani, yang diingkari oleh Asy'ariyah, tidak dibilangkan. Ingkar makna tidak bila secara tafsili. Cukup sifat 13 ya. Bodoh bila sampai 20 nak mening kepala ya. Tak perlu bila dah. Hak tu kalau kita terjemah gini, kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang berpekuasa. Gitu. Atau keadaannya Allah empunya pekuasa. Nak terjemah gitu. Nak jadi faraq, beza antara maknawiyah mujma'un 'alaiha dengan maknawiyah mukhtalafun fiha, dia bang. Maknawiyah yang diperselisih pendapat antara Asy'ariyah Maturidiyah. Karena hak ni lah nisbatan ilal ma'ani. Kalau mujma'un 'alaiha, hak tu tak nisbah ma'ani, pun tak apa. Ingkar ma'ani pun dia isbat. Pehedak lah pun. Tak apalah, tak payah apa, kita rehat dulu azan dah. Bunyi totek-totek tadi. We rehat dulu, kepala kena sikit. Yang ngak dah lah, Perdana Menteri tak ada lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa Allah Azim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbaha salatul qa'imah di Sayyidina Maulana Muhammad wa ba'athu maqama mahmudan innaka la tukhlifu. Baik. Jadi pertama kita kena jaganya satu, kena beki ni. Bukan qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallim. Silap, salah. Kena beki kan? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Kaunuhu, nak tambah kaunuhu tu. Salah ni. Jangan duk berpanjangnya salah gini. Nah, silap. Qadiran, muridan, aliman ni bukan sifat, itu zat dia panggil, zat, nah. Kemudian kaunuhu qadiran tu kita nak terjemah apa? Kalau keadaannya Allah yang berkuasa, hak tu bukan mulazimatun lil ma'ani, bukan. Sedangkan sifat maknawiyah tu mulazimatun lil ma'ani. Tu kalau kita tengok muka surat 25, di atas tu dia kata yang keempat, sifat maknawiyah adalah sifat mulazimah dari sifat ma'ani. Mulazimatun lil ma'ani. Dia diakibatkan daripada ma'ani. Gitu. Nah, mulazamah daripada ma'ani. Kerana ada kudrat, adalah, sungguhlah kaunuhu qadiran. Gitu. Kalau tak ada kudrat, tak ada kaunuhu qadiran, tak ada, tak reti. Sebab apa? Izan tafal lazim, intafal malzum. Dia tu mulazimatul lil ma'ani, malzum bagi ma'ani. Intafal, kalau ternafi lazim, kudrat, ternafilah kaunuhu qadiran. Nampak tak? Lagu tu. Tu. Baik. Sebab kalau terjemah kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang berkuasa, hak tu Mu'tazilah pun tidak ingkar. Dia mengakui kaunuhu qadiran. Allah qadiran, kaunuhu qadiran. Apa? Keadaan Allah tu zat yang maha berkuasa. Tapi kudrat dia ingkar. Sepatut kalau ingkar kudrat, tak isbatlah kaunuhu qadiran. Sebab apa? Sebab kaunuhu qadiran tu mulazibatul lil kudrati. Izan tafal lazim, intafal malzum. Ila ingkar kudrat, ingkarlah kaunuhu qadiran. Tapi tak. Maka hak tu bukan yang kita bahas di dalam ilmu akidah. Patut hak kita bahas mana? Ni hak kita bahas. Kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang mempunyai sifat berkuasa. Atau kita terjemah, keadaannya Allah yang berperkuasa. Hak ni mulazibatun lil ma'ani, mulazamah bagi ma'ani, malzum bagi ma'ani. Kalau kita ingkar ma'ani, ingkar, tak ke isbat ada orang panggil kaunuhu qadir. Tak ada lah sifat kaunuhu qadiran. Di sisi Asy'ariyah, keadaannya Allah yang berperkuasa tu, gapo dia keadaannya Allah yang berperkuasa? Dia panggil amrun iktibariyun, dia panggil. Mana? Perkara hak dikira-kira sungguh pada akal. Mana? Diri kita sudah faham di dalam perbahasan sifat ma'ani, kudrat tu ada di mana? Ada di zat Allah Ta'ala. Hak tu dah keadaannya Allah yang berperkuasa. Nah, itulah maknanya kaunuhu qadiran. Mana? Kita faham dah, kita mengaji dah, kita bahas dah. Kudrat ni sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah. Satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia, kalau kekal selama-lama, ada di mana? Di zat Allah Ta'ala.
Tu dah keadaannya Allah yang empunya sifat kudrat tadi, yang empunya sifat berkuasa. Keempunya siapa? Kalau lekat boleh lekat di pokok di mana-mana lagi, cabut sifat tu. Tak boleh dah. Kita ya ada di zat Allah Taala. Nah, ada di zat Allah Taala. Maka tak usah bila sebab tu tak usah bila. Sebab tu Asy'ariyah tak bila dah. Cukup setakat sifat 13. Gapo dia keadaannya Allah yang empunya berkuasa. Dirimu mengaji dah saat ni sifat kudrat, sifat berkuasa tu satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala kekal selama-lama, ada di zat Allah. Itulah orang panggil keadaannya Allah empunya sifat berkuasa. Keempunya siapa? Nah, empunya Allah, lekat di zat Allah, ada di zat Allah, berdiri di zat Allah. Jadi tak perlu bila dah. Keadaannya Allah empunya berkuasa, keadaannya Allah empunya sifat penentu, keadaannya Allah yang empunya pengetahuan. Loh, bila awak apa? Tak terti lagi. Ngaji dah sifat ma'ani tu ada di zat Allah Ta'ala. Nah, bila awak berapa lagi keadaannya dia empunya sifat tu? Itu Asy'ariyah. Jadi sebab tu Asy'ariyah, bila sifat tu nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Cukup. Wujud, kida, bakok, mukhalafah, kiamun, nusai, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Habis, sifat 13. Dan inilah qaul yang rajih, yang kuat. Sebab apa? Sikit satu. Ya, sikit. 20 dengan 13 mana banyak? Enggak benar kata 20 banyak, 13 banyak pada 20. Berat tu tak lulus mengaji matematik tu. Kena masuk pasti tarikah balik. Nah, tentulah 13 tu sikit pada 20. Betul tak? Maka semakin sikit semakin mudah nak pikul. Betul? Semakin ringan. La yukallifullahu nafsan illa usahaha. Tuhan tak berat mereka apa kita mampu nak pikul. Lepas tu mudah faham tak? Mudah faham. Mana mudah faham? Pertama, cara zat Allah tu ada ke tak? Ada, zat Allah tu ada. Cukup. Tak ada zat Allah, tak terima dengan kepala otak. Lepas tu zat Allah ada tu, tak ada awal bagi ada, tak berubah kok balik bertambah. Tak ada akhir bagi ada, tak berubah kok balik kurang. Tak serupa akal yang baru. Pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Lepas tu tak ada lola pada zatnya, pada sifatnya, pada segala perbuatannya. Nah, lepas tu dia tu zat yang ada cara-cara zat, bukan sifat. Di zat satu Tuhan bukan. Dan bukan juga jirim atau arak, qiyamuhu ta'ala binafsi. Nah, maknanya dia tak berajak pada yang menjadi dan tak berajak nopai pada zat orang lain tak. Lepas tu di zat dia tu pula ada perkuasa. Perkuasa tu ada, sedia, kekal, tak serupa dengan perkuasa yang baru. Kita ngaji dah tu. Nah. Tu. Lepas tu apa lagi? Tak ada lola. Satu. Wahdaniyatu sifat. Perkuasa tu satu. Sebab tu terjemah perkuasa. Jangan berkuasa. Pening kita. Satu je berkuasa Tuhan. Pening pakai sudah ngaji sifat 20 gitu. Berkuasa banyak. Tu takluk bukan sifat. Takluk sifat. Sifat satu je, perkuasa. Lepas tu tak berhajat kepada yang mengadakan perkuasa tu di zat Allah. Sebab perkuasa Allah bukan arab tapi sifat yang qadimah di zat Allah. Habislah. Iradat, ilmu pun gitu juga kita duk mengaji semua ni. Habis itu. Lepas tu maknawiyah ni tak payah bila dah. Dirimu mengaji sifat perkuasa tu ada di zat Allah, mengerti dah keadaannya Allah empunya sifat perkuasa tu. Gitu. Dirimu mengaji dah sifat iradat, sifat penentu tu di zat Allah ada dia. Tu dah keadaannya Allah empunya sifat penentu. Tak ada bila dah. Bila awak apa lagi? Itu Asy'ariyah. Maka sebab tu tak bila. Tetapi khilaflah dengan Maturidiyah. Mana? Maturidiyah kata keadaannya Allah empunya sifat perkuasa tu mesti kena bila asing lagi. Sebab apa? Ada sebab juga. Nak tolak satu pendapat yang sesat di kalangan puak Kristian atau puak-puak Batiniyah, puak-puak tasawuf hak sesat, sufi hak sesat. Bukan sufi tasawuf hak betul dah. Nah, sufi hak sesat mana? Sifat Tuhan tu boleh cabut, tertanggal daripada zat dia. Ada ke? Kristian ada gitu. Nah, mana? Isa tu ialah ilmu Allah hak tercabut daripada zat Allah. Gugur jadi Isa. Ada fahamnya Kristian. Di Kristian ni banyak mazhab pula. Ada banyak mazhab juga. Gitu juga fuq Batiniyah, sufi Batiniyah ni. Mana? Dia minta sifat Allah tu mai lekat di dia.
Kudrat Allah, kudrat dia kudrat Allah, iradat dia iradat Allah. Sudah. Ilmu dia ilmu Allah. Sudah. Boleh cabut daripada zat Tuhan mai lekat di dia. Dia sekali dia pun Allah. Sudah. Nah, menunggal dengan Tuhan, hulul dan ittihad. Itu kafir tu dah. Nah, Tuhan ialah dia ialah Tuhan. Sudah. Itu sesat. Zindik dia panggil. Puak kafir zindik. Akulah Allah, akulah Tuhan. Apa yang kata tu? Tok wali ada juga tu lagu tu. Hak tu bukan macam mu. Hak tu memang tak sedar sungguh. Fana dia panggil. Fana dalam pandangan mata hati dia hilang kewujudan makhluk. Termasuk diri dia pun hilang dalam pandangan dia. Fana dia panggil, maqam fana. Maka ketika tu syatahah dia panggil. Terluncur perkataan-perkataan yang seakan-akan kufriyah. Mana? Ngaku Tuhan, anallah haq, anallah, ma fi jubbati illallah. Tak ada dalam jubah baju aku ni melainkan Allah. Sudah. Maka hak tu perkataan lagu ni kalau berlaku di orang wali-wali Allah ditakwilkan ketika tu dia tu ghaib akal kesedaran. Mana? Tenggelam dia dalam bahrut tauhid, dalam laut mengesahkan Allah Ta'ala. Dia tak sedar. Tak sedar. Hidup syuhud dengan Allah Ta'ala. Allah tak makan, tak lapar, tak kenyang. Nak kata kan? Tiba-tiba orang pun mai makan. Allah tak makan. Sudah. Mana mamak kata gini? Mamak ngaku Allah mana? Orang ajak dia makan kata Allah tak makan. Dia bukan nak cerita dia. Dia duk gila ke Tuhan ni. Orang gila ke Tuhan tak boleh buat apa. Macam orang gila konsia ke? Nah. Tak sedar ke apa dah perkataan dia cakap tu tak boleh nak pakai mana lah. Tak ni. Kena takwil. Ada pohon ni sedar. Duk minum teh obai kedar, duk lepok, duk rokok, mai be budak. Aku ialah aku, dia ialah dia, duk mai kacak hakikat. Karut-karut. Nah, tu martabak 7, ahadiyah, wahidiyah, wahdah. Macam-macam duk kacak. Nah, tu kudratku, kudrat dia. Kudrat dia, kudratku. Sudah. Hak ni kafir. Sedar, ya sedar. Dalil sedar. Teh obai lambat siapa yang marah? Betul tak? Lama dah. Sejak order tadi lagi tengok obeng. Mana tak siapa lagi? Kata wali dia ni. Wali tak ada marah dah. Waliullah ni dia apa? Pemurah dan tidak pemarah. Ada Imam Al-Qushairi sebut dalam kitab Risalah Qushairiyah. Gitu kan? Wali tak ada alamat. Tak ada alamat. Kalau alamat dijanggut serba, berat gitu. Abu Lahab, Abu Jahal pakai serba, kayu ubah ke? Dijanggut, ambil banyak lagi janggut. Dia mana alamat wali? Tak ada. Wali tak ada alamat, tak ada tanda. Apa hikmah? Supaya kita sangka baik sesama saudara muslim. Kita tahu ini wali Allah, tahu, kita tahu kenapa begitu. Kerana wali ni mukmin taqi, orang beriman dengan Allah, takwa pada Allah. Mana? Imtisalu awamir wajtinabun nawahi. Junjung titah perintah Allah, tinggal larangan Allah. Tu wali. Kita tak tahu. Tak ada alamat. Maka paling kurang nak dikatakan tanda wali, pemurah dan tidak pemarah. Ni siapa teh obeng lambat marah dah. Bukan wali, kuali itu. Lepas tu duk kacak hakikat Allah dia ni, martabak tu martabak ni. Aku ialah aku, dia ialah dia. Dia ialah aku. Aku ialah dia lah, macam-macam. Sifatku sifatnya, sifatnya sifatku. Aku penceritraannya. Macam-macam. Aku hanya skrip yang dikarang olehnya. Ayat bobok ni gila-gila. Pada dasar i'tiqadnya memang sifat Allah cabut lekat di dia. Sudah. Kafir tak? Kafir. Sesat. Sesat. Bukan sangat sesat, kafir bukan. Tiap-tiap sesat belum tentu kafir, tapi tiap-tiap kafir pastilah sesat. Maka oleh kerana ada akidah-akidah hak karut lagu ni, boleh duk reti kata sifat Tuhan boleh cabut bercerai tangga daripada zat. Maka Maturidiyah bila lagi maknawiyah. Ni hikmah dia ni. Mana? Kaunuhu qadiran. Keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Apa makna dia? Keadaannya Allah ni ialah satu kelakuan. Payah sikit nak faham. Sebab tu marjuh walaupun masyhur. Lemah walaupun masyhur. Ilmu sifat 20. Ngaji kitab ke apa? Kitab sifat 20. Ilmu sifat 20. Gitu kan? Masyhur kan?
Tapi walau masyhur marju. Sebab apa? Payah nak faham. Lagu mana payah nak faham? Tengok. Apa makna kaunuhu qadiran? Keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa, keadaannya Allah yang berperkuasa. Apa makna keadaannya tu? Kaunuhu tu apa? Kaunuhu tu ialah satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul, menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat berkuasa di zat, maka pak seolah-olah pelekat di antara kudrat dengan zat. Boleh faham? Payah nak faham tu. Satu kelakuan tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak suruh sampai tahap ada betul-betul. Apa? Kalau ada betul-betul kaunuhu qadiran, keadaannya Allah empunya sifat berkuasa tu ada. Mana? Seperti ma'ani. Mana berbila dua sifat ma'ani kudrat. Berkuasa tak boleh. Kalau tak ada betul-betul keadaannya Allah empunya sifat berkuasa, bermakna berkuasa boleh cabut daripada zat. Pula. Lepas tu kelakuan ni tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul, menengahi antara ada dengan tak ada. Sungguh dia panggil sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada berkuasa di zat. Nah, dikarenakan dengan suatu kerana tu dia panggil. Dikarenakan ada sifat berkuasa di zat, maka reti keadaannya Allah empunya sifat berkuasa seolah-olah pekat di antara zat dengan berkuasa. Hai, payah nak faham tu. Payah lagi nak faham. Kadang-kadang Tok Guru buat contoh. Tapi contoh ni pun tidak tepat juga sebenarnya. Cuma nak faham kata benda tu, nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada tak boleh. Tapi sungguh sabit. Lagu mana? Seperti hanger dengan baju. Hanger dengan baju. Cuba kita akak baju hok lekat di hanger. Ada gapo? Ada gam? Tak ada. Ada seltik tak? Tak ada. Tapi bila kita ambil baju, masuk di hanger, lekat tak? Lekat. Kita hayung lagu mana, kita gitu sakut mana, lekat situ baju. Weh, hak ada gapo? Hak adanya baju, hak adanya hanger. Nah, hak adanya zat, hak adanya kudrat, berkuasa. Lepas tu keadaannya Allah mempunyai berkuasa. Ada? Tak ada? Tak ada? Dah. Payah tak payah. Ada pun tak, tak ada pun tak. Lepas tu seolah-olah sungguh ada di tengah-tengah tu. Satu benda yang tak naik sampai tahap ada betul, seperti zat hanger dan baju, dan tak turun sampai tahap tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, kita letak baju luruh tak lekat dia hanger. Itu contoh nak mudah faham je. Bukan jangan duk bayar lagu tu. Namun duk bayar zat tu hanger, sifat kodrat tu baju pula dah. Kayak gitu. Nak win apa? Gapo dia keadaan tu? Kaunuhu tu gapo? Payah tak nak faham? Payah lah. Al-wasitatu bainal wujudi wal adami. Benda duk tengah antara ada dengan tak ada. Gapo? Kalau Asy'ariyah mudah. Benda ni ada betul-betul, tak ada betul-betul, sungguh pada akal. Tu je Asy'ariyah 3. Nah, wujudiyah, adamiyah, amrun i'tibariyah. Sesuatu tu ada betul-betul. Ada sungguh ada. Zat Allah, sifat-sifat ma'ani Allah ada betul-betul. Kita ada betul. Ada betul-betul. Cuma ada kita ni barulah berubah dan binasa dan sebagainya. Tak ada betul-betul. Boleh faham? Tak ada awal bagi ada, tak ada akhir bagi ada. Kita tak ada harta, tak ada anak. Tak ada pakak. Boleh faham? Boleh. Tak ada betul-betul. Boleh faham? Mudah. Sungguh dalam akal saja. Boleh faham? Boleh. Sungguh tak? Kipas tu bulat. Sungguh. Ada tak bulat di kipas? Tak ada. Boleh faham? Sungguh tak frame tu 4 segi? Sungguh. Ada tak 4 segi? Tak ada 4 segi. Sungguh ya. Kalau ada 4 segi, duk mana 4 segi? Kalau kita tunjuk, bukan kena ke 4 segi, kena ke kayu frame tu. Orang yang buat frame ni, dia buat frame, dia tak buat 4 segi. Gitu. Dia buat frame. Bukan kata buat frame siap dah orang nak beli, jangan dulu. 4 segi tak buat lagi. Ada 4 segi tak buat. 4 segi tu dia reti. Itu amrun i'tibariyah dia panggil. Perkara yang dikira-kira sungguh pada akal. Tak ada pun dia. Tapi Maturidiyah dia tambah soal lagi. Mana? Ada betul-betul. 1. Tak ada betul-betul. 2.
Sungguh pada akal. 3. Sungguh pada di luar kepala otak akal kita. Tu hal. Dia panggil hal. Hal ni ada 2. Halun nafsiyah, halun maknawiyah. Ni halun maknawiyah. Mana? Satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada di satu benda tu, dan tak turun sampai tahap tak ada betul-betul, menengahi antara ada dengan tak ada. Nak kata ada betul tak boleh, nak kata tak ada betul tak boleh. Lepas tu sungguh pada diri benda tu. Selama mana ada diri benda tu, sabit bagi zat, selama mana ada zat, tidak dikeranakan ada satu kerana, hak tu halun nafsiyah. Dikeranakan dengan suatu kerana, halun maknawiyah. Dikeranakan ada kudrat di zat Allah Ta'ala, reti keadaannya Allah, kaunuhu qadiran tadi. Payah nak payah tu. Kau mudah. Payah deh. Masa benar, masa gap dia tak tahulah. Sebab tu marju. Lemah. Tak apalah. Nah, kita Asy'ariyah ni kita pakai pegang hak tadi. Mana? Kaunuhu qadiran ke apa? Kita reti dah ngaji kudrat tu ada di zat Allah. Tu dah kaunuhu qadiran. Kau kudrat duduk di mana? Lekat di tiap api mana? Di batai pisau mana? Ndak Allahu qadirun aizatun muttasifatun bil qudrati wal qudratu hiya sifatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah. Lah tu. Ada di zat Allah. Lepas tu nak bila gapo lagi keadaannya Allah empunya, nak kena bubuh lagi empunya, sifat berkuasa empunya siapa? Hak Allah dah kita duk ngaji ni. Hak tu Asy'ariyah. Senang, tak payah bila. Tapi kalau Maturidiyah dak kena bila. Sebab apa? Sebab ada puak-puak tarik ni. Dia kata sifat tu yang boleh cabut, lekat di dia pula, atau gugur jadi Nabi Isa kau jadi Nabi Samuel kau bergawa. Nak tolak puak ni, pak wak mari pula maknawiyah. Itu ni. Seolah-olah pelekat. Tu orang kata seolah-olah pelekat, bukan pelekat, seolah-olah pelekat. Tengoklah. Baju hanger, pak letak lekat. Ada gam? Tak ada. Sentik ada? Tak ada. Mana lekat? Seolah-olah ada pelekat ni. Mana? Keadaannya nak kata mana? Keadaannya baju empunya hanger. Tak kena itu. Keadaannya hanger empunya baju. Baju baju ni empunya hanger mana? Empunya hanger ni. Jangan duk pakai hanger lain, tak jadi, tak comel. Ya hanger ni banyak-banyak biasa tak? Betul tak? Jadi Tok Guru buat contoh lagu tu nak bagi kita nampak sikit apakah maksud dengan kata kaunuhu, keadaannya tu tak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul, menengahi antara ada dengan tak ada, sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat ma'ani. Sungguhlah keadaannya Allah yang empunya sifat ma'ani. Maka kita beki belaka ni hak dikata qadiran, Allah maha berkuasa. Beki mana? Kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang berperkuasa, atau keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Ila akhir begitulah. Kaunuhu muridan, keadaannya Allah empunya sifat penentu. Kaunuhu hayyan, keadaannya Allah yang empunya sifat penghidup. Kaunuhu aliman, keadaannya Allah empunya sifat pengetahuan. Kaunuhu sami'an basiran, keadaannya Allah yang empunya sifat pendengaran, penglihatan. Kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah empunya sifat penutur. Jadi sifat penutur perkata Allah tak boleh nak cabut di zat Allah, lekat di zat Allah, seolah-olahnya ada pelekat. Empunya Allah, hak Allah Ta'ala, tak boleh nak cabut dah. Itu keadaannya. Keadaan itu ke apa? Tak naik sampai tahap ada, tu sampai tahap tak ada, duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat selama mana zat, dikarenakan ada kalam nafsi perkata, keadaannya Allah empunya sifat perkata. Itu contoh. Habis situ. Payah sikitlah ngaji. Tapi tak apa, berapa hari dah tak hari ni. Cuti banyak hari ni. Kemudian kita sambung semula pula, jika diperinci maka 20 sifat wajib bagi Allah terbahagi menjadi 4 bahagian. Wallahu a'lam. Kita sambung semula pula situ. Ada soalan kalau ada. Nak ada wan apa hai payah dah tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua,